Assalamualaikum. Okey, yang ni video yang ke-12. Okey, bila kamu dah sampai sini, maksudnya kita dah sampai kepada subtopik yang terakhir lah, iaitu 2.2, taburan persimpulan. 2.1 hari tu kita belajar taburan kebarangkalian. 2.2 adalah taburan persimpulan. Okey, taburan persimpulan maksudnya kita bercakap pasal sampel lah. Okey. So ada pengenalan kepada sampel. Okey, pengenalan kepada sampel tu adalah merupakan konsep yang penting dalam bidang statistik, yang mana digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara pemboleh ubah kajian dan mengaitkan dengan ciri-ciri sampel kepada populasi. Okey. So dekat sini kamu kena tahu membezakan antara populasi dan sampel, dan juga parameter dan statistik. Yang ni saya ada bagi tahu hari tu sedikit. Okey. So contoh dekat sini, ambil contoh apa yang kita dah buat sebelum ni, iaitu kamu dah buat satu kajian. Okey, katakanlah ini tempat kajian. So bila kita buat kajian mesti dah ada tempat-tempat dia kan. Okey, katakanlah kat tempat ni adalah KPSR. Okey, untuk kumpulan yang besar tu, KPSR tu adalah satu kumpulan yang besar lah. Seluruh KPSR tu adalah kita panggil populasi. Dan bila kita buat kajian, kita akan ambil sampel-sampel lah dalam ni kan. So yang ni adalah sampel. Okey, sampel tu adalah sebahagian kumpulan kecil yang kita ambil daripada populasi. Okey, sama juga maksud yang dicakap ni adalah samalah populasi ialah keseluruhan kumpulan yang mempunyai ciri yang sama dan menjadi objek kajian. Okey, dan sampel pula adalah kumpulan kecil daripada populasi. So sampel tu kita ambil daripada populasi. Dan di mana sampel tu dalam topik yang ni dia simbolkan sebagai N kecil, populasi adalah N besar. Okey. Itu beza populasi dan sampel. Okey, untuk parameter pula adalah maklumat yang diperolehi daripada populasi. Okey, parameter adalah apa-apa sahaja maklumat apa yang kita analisis, data yang kita analisis daripada populasi tu kita panggil parameter. Dan untuk statistik adalah apa-apa maklumat yang kita analisis daripada sampel tu kita panggil statistik. Okey. So apa yang dilukis kat sini sama dengan apa yang saya lukis ni. So beza dia basically macam itulah. Populasi tu adalah kumpulan yang besar, sampel tu adalah kumpulan yang kecil yang kita ambil daripada populasi. Parameter tu adalah apa-apa yang kita analisis maklumat yang didapati daripada populasi. Statistik adalah apa-apa maklumat ataupun analisis yang kita buat terhadap sampel. Okey. Yang ni adalah simbol-simbol yang digunakan oleh parameter dan statistik lah. Okay, kalau parameter ni dia guna N besar, macam saya cakap tadi. Statistik N kecil, kalau mean macam ni, untuk statistik macam ni. Okay, so yang ni just dia punya nota-nota saja. Okay, yang ni pula adalah latihan untuk menguji kefahaman kamu dalam membezakan populasi dan sampel lah. Okey, so kat sini ada bagi satu pernyataan. Biasa kalau ada exam pun dia akan bagi soalan lebih kurang macam ni lah untuk menguji pengetahuan. Okey, dalam suatu kajian kes mengenai ketinggian pelajar 50 daripada 1,200 orang. So bila kita baca ayat ni pun kita dah tahu 50 daripada 1,200. So kumpulan besar dia adalah 1,200, mana kumpulan kecil dia adalah 50. Di mana N kecil ni adalah sampel, N besar ni adalah populasi. So daripada ayat ni kita boleh tahulah populasi semua 1,200 orang pelajar tu lah. Parameter adalah apa-apa maklumat yang melibatkan 1,200 orang tu. Sampel tu adalah yang kita ambil ya. Kumpulan kecil dia adalah 50 orang. Dan statistik tu adalah maklumat yang melibatkan terhadap 50 orang tu lah. Okey. So yang ni pula latihan pelajar-pelajar tahun 4 kolej vocational di Malaysia. Okey. So berdasarkan ayat di atas, kenali pasti populasi. Okey, populasi tu apa yang kita tahu dia adalah kumpulan yang besar. So yang ni maksudnya populasi. Okey, so jadinya populasi dekat sini adalah semua, kita boleh cakap dekat sini adalah semua pelajar tahun 4 di KB Malaysia. Okey, nombor 2 disuruh berikan contoh sampel. Contoh sampel yang kita ambil sekumpulan kecil daripada kumpulan besar tu lah. So kita boleh buatlah apa-apa contoh. Contoh kita buat 500 pelajar daripada tahun 500 pelajar tahun 4
daripada KV Malaysia. Okey, contoh dia. Okey. So yang ni pula nombor 2. Okey, nombor 2 dia bagi situasi seorang pengkaji ingin mengakalkan sisihan piawai mengenai jisim ikan dalam sebuah kolam. So data dia ni adalah berkaitan dengan jisim. So beliau berjaya menangkap 150 ekor ikan dan didapati sisihan piawai jisim ikan adalah 1.5 kg. Berdasarkan maklumat di atas, kenal pasti parameter. So, parameter kita dah tahu dia adalah maklumat yang kita perolehi daripada populasi. Populasi tu dah semualah. Maksudnya kat sini semua jisim ikan dalam kolam tu lah. Okey, so maklumat dia kat sini adalah jisim ikan di dalam kolam. Okay. So nombor 2 pula adalah statistik. Sini adalah maklumat yang didapati daripada sampel rawak. So dekat sini dia kata dia berjaya mendapat 150 ekor ikan. So 150 ekor ikan tu adalah sampel dia lah. So 150 ekor ikan. Lepas tu dia dapat maklumat daripada 150 itu adalah 1.5 kg, di mana dia adalah statistik. Okey. Okay, so yang ni adalah dah habis untuk pengenalan. So yang ni adalah 2.2 taburan persimpulan. Okey, hari itu taburan kebarangkalian. Yang ni taburan persimpulan bagi min sampel. Okey, so bila kita dah ada min tadi, bila kita dah ada sampel tadi, okay, daripada populasi kita ambil sampel. So maklumat yang kita kira tu ada min sampel. So yang ni populasi. Okay, min sampel tu disebutkan sebagai X bar lah. Okay. Dan kat sini kita menggunakan teorem had memusat. Okey, apa itu teorem had memusat? Okey, teorem had memusat ni dia menyatakan contoh. Dia menyatakan jika min sampel ataupun X bar ni, jika min sampel tu adalah min sampel yang bersaiz, yang diambil daripada sampel yang bersaiz, katakanlah kita buat N sama dengan 50 katakan. Okey. Jika min sampel yang diambil daripada sampel 50 ni, atau di mana kita tak tahu taburan ni taburan apa, tak kisahlah dia taburan normal ke, taburan Poisson ke, taburan binomial ke, tetapi statistik min sampel itu menunjukkan dia adalah hampir-hampir kepada taburan normal. Jika N ataupun sampel ni adalah besar. Besar tu ditaktifkan dalam teori had memusat ni adalah N dia tu besar daripada 30 dan sama dengan. So itu adalah besar. So maksudnya dekat sini min sampel ni untuk mendapatkan penghampiran yang baik ke arah taburan normal tu, N sampel ni mestilah besar. Besar tu di mana dia adalah 30 dan ke atas. Okey. So kat sini dia ada dua table ataupun dua formula. Kenapa dia ada dua formula? Okey, kalau kamu perasan kat sini ada N besar, kat sini ada N besar. Okey, N tu kita tahu N besar tu adalah populasi. So kat sini kita panggil populasi tak terhingga. Tak terhingga tu maksudnya populasi tu tak diketahui berapa. So N tu kita tak tahu berapa. So bila kita tak ada maklumat N tu, kita akan menggunakan formula yang ni lah. So yang ni pula populasi terhingga. Populasi terhingga tu maksudnya N itu adalah diketahui ataupun N tu kita tahu berapa. So yang ni kita gunakan formula yang ni lah. So untuk menggunakan formula ni bergantung kepada soalan dia. So soalan nak yang macam mana, barulah kita tengok apa yang kita nak guna. Okey, so tengok contoh yang ni. Suatu sampel rawak bersaiz 20 daripada populasi yang bertaburan secara normal. Okey. So untuk table ni mesti kita fokus untuk yang ni saja. Yang atas tu dia punya simbol-simbol saja. Okey. So kat sini bila kita baca soalan, suatu sampel rawak. Okey, sampel. Okey, dah sini dia dah bagi tahu sampel. So yang ni adalah N kecil yang diambil daripada populasi yang bertabur.
Okey, so populasi yang bertaburan secara normal. So kat sini dia tak bagi maklumat N besar atau populasi. So kat sini adalah populasi tak terhingga lah. Okey, so bila tak terhingga kita akan guna yang ini. Okey. So first thing first, kita tulis maklumat dulu supaya mudah. Okey, so kita ada sampel kita 20, kita ada min kita 60, kita ada sisihan piawai 4. Okey, cuma kamu sangat-sangat kena berhati-hati di sinilah. Okey. Sisihan piawai dalam formula kalau ada kuasa 2 ni adalah yang ni adalah variance. Sisihan piawai tak ada kuasa 2. So bila dia tak ada kuasa 2, kita kena letaklah. Kalau dia bagi 4, kita akan buat 4 kuasa 2. That's why kat sini dapat 16. So datangnya daripada 4 kuasa 2. Okey. So selepas tu kita cari ralat piawai. Kenapa kita kena cari ralat piawai? Untuk kita menukarkan min sampel ni lah. Sama macam kita belajar 2.1 hari tu kita tukar pembalik ubah rawak kepada Z, di mana dia punya formula pembalik ubah rawak tolak min bahagi dengan sisihan piawai. So kalau yang ni untuk menukarkan min sampel kepada Z, dia akan gunakan formula ni lah, min sampel tolak dengan min bahagi dengan ralat piawai. Ralat piawai dia adalah yang ni. So kita kira siap-siap ralat piawai ni supaya mudah untuk kita kira nanti, supaya tak berlaku kesilapan nak tolak dekat atas ni, nak bahagi lagi, nak punca kuasa ni, nak bahagi lagi. So kita kira siap-siap dekat sini bagi dapat satu nilai, and then bila kita nak masuk kat sini, kita just masukkan nilai tersebut sahaja. Okey, so kita cari ralat piawai mengikut formula yang ni lah. Variance bahagi dengan N. So variance 16 bahagi dengan 20. So punca kuasa, so kamu akan dapat yang ni lah. Okey. Yang ni better ambil sangat disaranlah ambil 4 titik perpuluhan dan ke atas. Okey, 4 titik perpuluhan dan ke atas untuk dapat jawapan yang tepat lah. Okey. So selepas tu barulah kita selesaikan. So kita selesaikan, kita tengoklah soalan untuk dapat objektif apa. Objektif kita sekarang ni adalah hitung kebarangkalian bahawa min sampel kurang daripada 59. Kurang maksudnya simbol dia lebih kecil. So kat sini P X min sampel ataupun X bar tu lebih kecil daripada 59. So X bar ni kita kena tukarkan kepada Z. So nak tukarkan, kita masukkan formula yang ni lah. Okay, so di mana min sampel dia 59 tolak dengan 60 min bahagi dengan ralat piawai. Ini yang dimaksudkan saya masuk tadi tu. Nak kira tu kita masukkan terus nilai. So tak payah kita kira kat sini banyak-banyak pengiraan. Okay. So kurang sikit kita punya careless dekat sini. So kita kira yang ni kira lah kalkulator direct sahaja. Cuma diingatkan kat sini bagi dapat jawapan dulu kat atas ni baru bahagi. Jangan kira straight, nanti kamu dapat jawapan salah. Unless kamu letak kurungan dekat sini. Kalau letak kurungan lepas tu bahagi baru dapat jawapan. So pastikan kamu dapat negatif 1.118. So bila kita dah dapat Z, so bila kita dah dapat Z maksudnya kita dah boleh tengok table lah. Okey. So yang ni negatif 1.18. So lebih kecil dia ke kiri. Okey, so bila dapat yang ni maksudnya kita boleh bantul lah. So bila bantul dia akan jadi negatif akan jadi positif 1.18. Okey, so yang ni bila kita tengok dalam table, so saya harap table tak ada masalah dah. So sepatutnya kalau dah sampai sini, kamu dah tak ada masalah nak tengok table. So tengok je table dekat sini, cari 1.118. So 1.18 kat sini 1.1 kat sini. Okey, so dia dapat 0.119. Okey. 1.11 yang ni 0.1335. So ralat dia ada 8. 8 tu kita pergi straight, tengok untuk minus ni lah 8. So 8 16. So 16 0.0016. So tolak saja, kamu akan dapat 0.1319. Okey. So step ni adalah sama apa yang kita dah belajar dalam 2.1, repeat saja. So yang ni step yang kita dah belajar. So apa yang bezanya hanyalah dekat sini lah sahaja.
So pertukaran daripada mean sampel tu kepada Z itulah. Okey. So yang ni cuba kita tengok contoh nombor 2. Okey. Saya ambil table dulu, letak dekat sini. Okey, so yang ni kita cuba buat. Okey, so kita baca dulu soalan. Kita guna formula yang mana? Yang ada N besar ke yang tak ada N besar? Okey, kita tengok suatu sampel rawak yang bersaiz N dipilih dari satu sampel rawak bertaburan normal dengan mean. Si sampel awak ya ada, mean ada. Okey, yang ni dia bagi yang ni. Okey. So yang ni soalan dia berbeza daripada yang tadi. Yang ni dia suruh cari P, probability ataupun kebarangkalian, hitung kebarangkalian. So yang ni kita nak cari kebarangkalian. Soalan ni dia dah bagi kebarangkalian 0.850 ni adalah kebarangkalian, tapi dia tak bagi N berapa. Okey. So ni terbalik lah. Okey. So tak apa, kita senaraikan dulu maklumat. Okey, maklumat sekarang N kita tak tahu berapa, tapi kita tahu mean kita 64. So sisihan piawai, ingat tak ada kuasa 2, dia adalah 6. So kalau variance 6 kuasa 2 jadi 36. So maklumat yang kita nak ni adalah mean dengan variance. Okey. So barulah kita cari darab piawai, di mana formula dia variance bahagi N. Okey. So variance tadi 36 bahagi N. Okey, so yang ni kita tak boleh nak selesaikan sebab N ni kita tak tahu berapa. Okey, bila kita tak boleh nak selesaikan, kita tinggal saja macam tu. Kita selesaikan untuk objektif kita apa? P. Okey, so kat sini dia dah bagi tahu kebarangkalian bagi mean sampel yang lebih besar daripada 62 ni adalah 0.8508. Okey. Okey, sebelum tu sebelum apa-apa kita kena tukar dululah X ni kepada X bar tu kepada Z. So kita tukar X bar kepada Z 0.8508. So X bar tu terus tukar kepada Z, di mana yang ni 62 tolak dengan mean dia 64. Bahagi dengan ralat piawai dia 36 bahagi 6 punca kuasa. So yang ni mesti kena dapat 0.8508. Okey. So bila dah dapat macam ni, okey. So kita nak tengok table. Okey, sekarang ni kita simbolkan ni nilai Z. Okay, nilai Z lebih besar daripada suatu nombor yang kita tak tahu berapa ni. Sebab kita tak boleh nak selesaikan sebab N ni kita tak tahu. So kita anggarkan ni adalah nilai K katakan. Okey. So PZ lebih besar daripada K ni. Okey, Z ni PZ lebih besar daripada K yang kita tak tahu kat sini Z ni berapa. Luas dia adalah 0.85. So kita tengok kat sini 0.8. Okay, 0.8 kat sini memang tak adalah sebab paling besar 0.5. So kalau kita lukis graf, okey. Okey, kat sini lebih besar. Kalau lebih besar dia sebelah kanan. Okey, bila dia sebelah kanan, kita dah tahu sebelah kanan ni luas dia 0.5. So yang ni memang full lah 0.5. Dia nak 0.8. 0.8 maksudnya dia akan pergi lagi kat sini lah untuk nak cukupkan 0.8. So kat sini luas dia 0.8508. Okey. So dekat sini adalah nilai K dia ni lah, yang ni K. Di mana K ni adalah negatif lah. Kenapa negatif? Sebab dia duduk sebelah kiri. Sebab ni yang ni lebih besar daripada 0.5. Okey. Bila lebih besar daripada 0.5, dia duduk sebelah kiri lah. Sebab paling sebelah kanan ni luas dia paling maksimum pun 0.5. Tengok balik video yang sebelum ni kita dah belajar. Okey. So bila kita tak boleh nak tengok dalam table 0.5, kita tengoklah sebelah sini. Sebelah sini kita nak tahu luas berapa, kita tolaklah 1 tolak dengan so 1, sebab kita dah tahu luas satu graf ni ada 1 kan. So 1 tolak 0.8508. So kat sini kamu akan dapat jawapan dia 0.1492. So luas dekat sini 0.1492.
So nilai Z berapa yang menyatakan luas dia ni 0.1492. So kita tengoklah kat sini 0.1942. Okey, ada ni 0.1942. Okey, dia duduk kat mana ni? Z 1/0 kat atas ni 4. So nilai K ni yang ni adalah 1.04. Kat sini kita kena letak negatif sebabnya dia duduk sebelah kiri. So bila kita dah dapat bacaan nilai Z tu, barulah kita keluarkan dia. Okay, saya keluarkan dia, saya buat dekat sini lah. So kita keluarkan dia. So yang ni nilai K ni kita tak tahu berapa ni, sebab N ni kita tak tahu ni. Sebab N ni kita tak tahu, so kita tak boleh nak selesaikan. So kita bawa keluar 62 tolak 64 bahagi dengan 36. Okay, so yang ni mesti dapat kedudukan dia adalah nilai Z dia negatif 1.04. Okay, so yang ni kita selesaikan. Okay, so 62 tolak 64 negatif 2. Okay, 36. Okay, kita cari simple way untuk selesaikan benda ni. So kalau yang ni tak nak selesaikan, kita boleh pindah. So yang ni negatif 2, negatif 1.04. So yang ni pindah sini 36, 6. Okay, so bila dah dapat macam tu, tekan kalkulator. Kalau ada positif ni matikan. So yang ni kamu akan dapat 2 bahagi 1.04. 2 bahagi 1.04. Okay, dia akan dapat 1.9231. Ambil 4 titik perpuluhan je. So yang ni 366. So kita nak cari N tu, yang ni kita bawa lah punca kuasa ni. Kalau kita pindah, dia akan jadi kuasa 2 kat sini kan. So 366 N. So N pindah tempat. So 36 bahagi dengan 1.9231 kuasa 2. So yang ni kamu akan dapat bahagi saja 9231 kuasa 2. So kamu akan dapat 9.734. Okey. So nilai N dia tu adalah 9.734. Okey. So dah dapat jawapan dia. Okay, untuk latihan ni ada berapa soalan dekat sini? Saya tengok ada lebih kurang 4 soalan. 4, 5 lah sekali dengan muka surat 47. Okay, so untuk latihan ni saya akan buat video yang baru sebab saya tak nak panjang sangat video yang ni. So ini pun dah dalam 22 minit. So yang ni bagi faham dulu teorem had memusat ni. Dia punya formula dia ni lah. Okay, teorem had memusat ni apa tadi? Ini saya cakap teorem ni adalah menyatakan mean sampel yang diambil daripada saiz, contohnya saiz ni 50. Di mana taburan ni kita tak tahu berapa taburan apa, taburan binomial ke, Poisson ke, normal ke, tapi dia akan jadi normal bila N dia tu besar. Yang besar tu diiktiraf sebagai 30 dan ke atas. Okey. So formula dia ada 2. So ingat ada populasi tak terhingga dengan populasi terhingga. Tak terhingga tu maksudnya N besar tu tidak diketahui. Populasi terhingga tu N tu diketahui. Maksudnya populasi tu kita tahu berapa. So nak menggunakan formula ni yang mana satu berdasarkan soalan lah situasi dia. Kalau dia bagi N besar, kita kena guna yang ni lah. Kalau dia tak bagi N besar, kita guna yang ni. Okay. So selamat menonton dan terima kasih.